Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustin. Saya dari SMA PGRI Cicalengka dari kelas 10 IPS 1. Pengembara yang lapar. Tersebutlah kisah 3 orang sahabat Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di mana kawasan itu mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara yang rindang. Bakalan makanan pula telah habis. Ketiga-tiga sahabat ini berasa sangat lapar. Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba Kendi mengeluh dan mengurut-ngurut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan, kata Buyung Pulu. Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga, bagi aku kalau ada nasi sepinggang cukup. Awang bersuara. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. Dengan nasi sepinggang, mana boleh kenyang. Perut kita sangatlah lapar, ejek Kendi. Buyung mengangguk tanda bersetuju dengan pendapat Kendi. Perbuatan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut, lalu menggugurkan 3 helai daun. Bub, Kendi, Buyung, dan Awang terdengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak, masing-masing menuju ke arah yang berlainan. Ada nasi sekawah. Kendi menjerit kehairaan dan menghadap sekawah nasi yang masih berawap. Tanpa berpikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor, wah sedapnya. Tiba-tiba Buyung pula melaung dari arah timur. Serta merta meleleh air liurnya, selera terbuka dengan pantas dia mengambil ayam yang paling besar, lalu makan dengan gelojoh. Melihat Kendi dan Buyung telah mendapat makanan, Awang semakin pantas meredah semak. Ketika Awang menyelak daun kelebak, dia ternampak sepinggang nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapatkan rezeki. Dia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang rasa segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil memerhatikan Kendi dan Buyung yang sedang merata makanannya. Kendi sendawa, perutnya amat kenyang. Nasi di dalam kawah masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. Kenapa kamu tidak menghabiskan? Tiba-tiba nasi di dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. Aku sudah kenyang, jawab Kendi. Bukankah kamu lelah berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Tanya nasi itu lagi. Tapi perutku sudah kenyang, jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi ke kawah itu, menyekup kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menyerit meminta tolong. Buyung juga kekenyangan. Dia cuma dapat menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam lagi terbiak di tempat pemanggang oleh karena
terlalu banyak makan. Tekaknya berasa loya melihat baki ayam-ayam. Panggang itu dia berasa muak dan mencampakkan ayam-ayam itu ke dalam semak. "Kenapa kamu tidak habiskan kami?" tiba-tiba tanya ayam-ayam pungung itu. "Aku sudah kenyang," kata Buyung. "Makan seekor pun perut aku sudah kenyang." Tiba-tiba muncul seekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluruh ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggeletek tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat raka-rakanya Kendi terpek dan tertolong. Buyung pula melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati, tinggallah Awang seorang diri. Dia meneruskan semua perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggang nasi yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak berbaki di dalam pinggan itu. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak. Maka biarlah berpada-pada dan tidak membazir, kata Awang lalu beredar meninggalkan tempat itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.